Oke, sekali lagi kita bertemu dalam rancangan virtual ini khas untuk pelajar SK Tombovo. Dalam keadaan pandemik kita berada di rumah. Apa kabar semua? Dan cikgu berharap semua pun dalam keadaan yang sihat dan tidak ada tekanan, kerana ini adalah respon ataupun salah satu strategi ataupun aktiviti selepas kamu menjalani saringan ujian minda. Okay? Ada yang Cikgu Aisyah telah buat diagnosis, ada yang rasa tertekan, dan cikgu sekarang pun ingin bercakap tentang rasa tertekan ini. Mungkin kamu tertekan disebabkan oleh pandangan negatif orang lain, salah satu dia kan. Dan cuba kita tengok apa yang berlaku sebenarnya dalam keadaan diri anda sekarang ini. Okay? Dan hari ini cikgu akan bersama dengan kamu tentang topik ini. Apabila kamu dalam keadaan sedih, ini dalam keadaan kamu sedih lah. Remember this when you are sad. Kenapa kamu dalam keadaan sedih? Dan kebanyakan daripada pelajar-pelajar dalam dekat 20 lebih tahun lah cikgu pengalaman mengajar, apabila nampak pelajar-pelajar lari-lari di padang, nampak gembira, sangat gembira. Tapi apabila cikgu duduk dengar apa permasalahan kamu, mencuit sedikit hati kamu akan menangis. Dan kesedihan itu ada di setiap hati seorang kanak-kanak. Okay? Dan inilah cikgu tidak berkata melalui teori-teori, tapi cikgu berkata melalui pengalaman cikgu selama cikgu mengajar selama beberapa tahun ni lah, dekat 20 lebih tahun lah. Okay? Dan memang begitu, ada 3 sekolah cikgu mengajar, dan memang nampak berlari-lari di padang itu ini. Dan apabila kita bertanya kepada mereka, mulakan hubungan yang baik dengan mereka akan bagi tahu apa yang sebenarnya berlaku itu ini. Itu kadang-kadang salah satu dia adalah pandangan negatif orang lain, dan apabila ada pandangan negatif orang lain ini, mereka akan merasa negatif dan confident, self-confident ataupun keyakinan diri tidak ada lagi. Okey, sekarang inilah cikgu ingin mengatakan tentang kamu, kepada kamu tentang remember when you are sad. Okey, cikgu siap okey. Negatif orang lain bukan masalah anda. Terapkan dalam hati kamu. Apabila ada orang pandang negatif kepada kamu, fikirkan, kadang-kadang ini mengakibatkan seorang ini akan merasa keyakinan dia tidak ada lagi pergi sekolah. Si Anu pandang saya, si Anu tidak kawan saya, si Anu tidak anu saya. Sebab apa? Sebab pandangan negatif ini, pandangan negatif yang kamu rasa daripada kawan-kawan sekolah kamu di dalam kelas ataupun di kampung ataupun di rumah. Kadang-kadang adik-beradik seramai 4 orang, ada yang kamu rasa ada pandangan negatif si kakak, dan kamu merasa sedih, dan kamu rasa tidak berkeyakinan, dan mula masuk bilik dan mengurung diri dan menjadi seorang introvert ataupun yang berdiam diri sahaja. Dan inilah yang mengakibatkan seseorang pelajar akan mula gap tu, mula meletakkan gap itu, jarak itu di antara perhubungan antara A dan B. Dan apabila perhubungan A dan B mula terjarak, maka pelajar itu mula menyisihkan diri dan mula mencari kasih sayang di luar daripada sekolah itu. Dan apabila mereka mencari kasih sayang di luar daripada sekolah itu, mereka terjumpa contohnya boyfriend girlfriend, yang dia ni lelaki terjumpa dengan couple perempuan, ataupun dia ni seorang perempuan terjumpa couple lelaki, dan dia rasakan di sana inilah kasih sayang sebenarnya. Padahal hubungan mereka itu adalah hubungan di bawah umur. Dan kebanyakan daripada di luar sana itu kita nampak di newspaper itu ini seorang pelajar didapati cikgu tidak pun cakap lah kan, tapi inilah salah satu punca dia kenapa remaja-remaja hari ini tersalah memilih kawan. Dan itulah kadang-kadang ataupun selalu guru-guru di
di kelas kamu mengatakan pilihlah kawan-kawan yang dalam zone positif itu. Dan apabila kamu berada dalam zone positif itu, kamu juga bermotivasikan positif, kamu juga berfikiran positif, kamu juga segalanya positif. Dan itulah kadang-kadang kita ada nampak pelajar, ada yang senyum, ada yang tidak senyum, dan seterusnya. Kesukaran adalah sebagian untuk menumbuh menjadi seseorang. Apabila kamu dipandang negatif, kamu dalam zone lingkungan itu, kamu merasa kesukaran. Tapi apa yang cikgu ambil ini adalah daripada pengalaman-pengalaman. Dia bukan teori, pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah berjaya. Cikgu ambil ni, sebenarnya cikgu ambil daripada info daripada bisnes di Instagram. Tapi cikgu aplikasikan dia untuk memudahkan kita, memudahkan pelajar-pelajar untuk melihat bahawa ini adalah bukan teori tapi pengalaman seseorang yang telah berjaya. Dan saya fikir bolehlah ambil ini sebagai rujukan, dan bolehlah dipermudahkan untuk anak-anak cikgu. Okey, apa yang mereka katakan, kesukaran adalah sebahagian untuk menumbuh menjadi seseorang. Contohnya, let's say lah, macam mana ini berlaku secara realiti. Kapal terbang, apabila kamu naik tu, dia akan bergoyang sebelum pergi ke permukaan yang mendatar di atas tu. Begitu. Dan apabila sampai di atas, baru kamu merasa tenang. Cikgu ada sekali dua kali lah pengalaman naik kapal terbang ini. Tidaklah banyak kali, tapi kebanyakan yang cikgu rasa itulah dub 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 dub. Apabila dia 45 degree begini, apabila dia sudah mendatar di atas, dan dia barulah stewardess ataupun pembantu kapal terbang di dalam tu, apa nama itu, pramugari, akan melayani kita dengan memberikan kita apa-apa saja yang kita mintalah, makanan, itu segala-galanya lah. Okey, dan ini terbukti di dalam perkataan si yang berjaya ini. Kesukaran adalah sebagian untuk menumbuh menjadi seseorang. Itulah, apabila kamu merasa negatif, itu adalah satu cara bagaimana menjadikan seseorang individu itu menjadikan seorang dewasa. Dan sejarah kesukaran kamu ini, kamu pandang secara positif. Jangan kamu pandang secara negatif. Oh, kenapa ini berlaku? Kenapa itu berlaku? Dan maukah kamu ambil balik sejarah itu untuk menjadi legasi di dalam kehidupan keluarga kamu? Memang kamilah inilah, memang beginilah. Jangan. Ambil itu sebagai satu pedoman kepada kita. Kesukaran ini, saya tidak mau lagi kesukaran ini, dan kesukaran itu akan menumbuhkan kamu menjadi seorang individu yang positif. Contohnya macam kesukaran seorang pemanah. Selalu cikgu katakan dalam kelas-kelas kamu, apabila seorang pemanah, atlet memanah, dan ada sasaran, ada bulat tu kan, dan apabila panahan pertama dia kena di sasaran B, adakah kesukaran pertama ini dia akan aplikasikan ataupun dia ambil balik untuk panahan yang kedua? Tidak. Dia akan melihat setiap sudut, angin, berat badan, bahu, bagaimana posisi dia. Begitu dalam kehidupan kita. Apabila kesukaran yang pertama, imbal balik, timbang dia, itu ini, dan kamu akan menjadi seorang yang positif. Saya tidak katakan ini, tapi ini adalah terjadi kepada ramai di luar sana yang saya ambil daripada info Instagram ini. Bagaimana seorang yang berjaya. Kesukaran adalah sebagian untuk menjadikan dia seseorang. Okey. Setiap perjuangan kecil adalah langkah ke hadapan. Apabila kesukaran ini pertama, kamu langkah. Step 1. Step 1 kamu pergi. Step 2. Seperti macam menaiki tangga lah. Menaiki tangga. Dia anak tangga, 7 anak tangga, turun. Itulah kamu punya kesukaran. Kesukaran kamu untuk mengenali apakah kelemahan kamu. Turun, apakah kelemahan kamu setiap tangga itu. Contohnya, kamu adalah seorang yang pemarah, kamu adalah seorang yang degil, kamu seorang yang kuat cemburu. Kamu mula
mula mengenali sifat-sifat ini. Kamu mula mengenali dan mengenal pasti sifat-sifat ini, sehingga ke dasar itu kamu tahu sudah kamu punya karakter, kesukaran itu bagaimana, macam mana, kenapa kamu terbelakang, maka kamu akan menaiki tangga-tangga itu, naik. Semua orang mempunyai putaran hidup seperti ini. Kenapa orang di luar sana tidak berjaya? Sebab mereka tidak mahu mengenal pasti kelemahan itu sendiri, dan selalu kasih salah. Kata orang Sabah, mau kasih salah inilah itu ini, tapi tidak menyiasat ataupun tidak menyelami kehidupan sendiri. Itulah, setiap perjuangan kecil adalah langkah ke hadapan. Kamu adalah perjuangan si pejuang kecil itu dari tahun 1 sampai tahun 6. Kamu lihat baby yang baru lahir kosong hari sehingga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Mereka juga adalah pejuang karena mereka mengambil setiap contoh daripada si mama, macam makan dan si mama memberikan dia rezeki makanan itu, dan dia dapat mengenali ini, dan step yang kedua lagi apa lagi dia perlu katakan. Oke, setakat ini masih lagi bersama dengan Cikgu. Harap bersama dengan Cikgu kita sekejap saya ini 30 minit saya lah, lebih kurang saya. Cikgu coba 30 minit lah. Oke, perkara terbaik yang boleh Anda lakukan adalah teruskan langkah. Terus langkah. Jangan pandang ke belakang, pandang hadapan. Titipkan yang di belakang itu sebagai history, sejarah dalam kehidupan kamu, dan kamu mencintai kehidupan sejarah kamu tanpa membenci kehidupan belakang kamu, karena kehidupan di belakang kamu lah yang memberikan kamu pengalaman bahwa kamu tidak mau lagi lakukan seperti itu. Oke, yang seterusnya, tidak pernah terlambat untuk mengejar apa yang Anda mahukan. Tidak pernah terlambat. Oke, setiap putaran manusia ini tidak pernah terlambat. Dalam masa 40 tahun dan ke atas, apabila kamu merasakan diri kamu sudah terlambat, tidak. Sebagai contoh, seorang dokter yang Cikgu betul-betul hormat, Dr. Anang Langka. Beliau seorang konselor di Sekolah Menengah Perempuan Likas. Kalau tidak pasti, waktu Cikgu berada di sekolah di kawasan Inanam, Cikgu sering mengambil dia menjadi penceramah, dan ingatkan sampai di sana saja dia belajar. Tapi apabila waktu baru-baru ni 3 minggu lalu, sebulan lalu, webinar, nampak dia doktor. Dia bergelar doktor, sudah pencen, tapi masih lagi belajar dan belajar. Umur dia lebih kurang, kalau seorang pejabat awam 60 tahun kan, pencen. Cikgu andaikan dia 65 tahun dan 64 gitulah. Maafkan saya doktor aja Anang Langka kalau tersilap info ni kalau dia bersama dengan kita lah. Tidak pernah terlambat untuk mengejar apa yang Anda mahukan. Dan ada Cikgu baca sedikit-sedikit lah di Google daripada si penulis ini, Sir F.M. Alexander. Kalau kamu ada kesempatan, kamu baca ni The Use of the Surf, The Alexander Technique. Apa dia kata di sana? Dia kata di sana, contoh ni lah, yang merah ni kamu tengok people do not decide their futures, they decide their habit, and their habit decide their future. Maksudnya di sini, orang-orang tidak mengambil keputusan ataupun decide, mengarahkan diri mereka untuk menuju ke hadapan, future. Tetapi apa yang menjadikan mereka adalah habit mereka. Habit ini adalah karakter. Kalau ikut Dewan Kamus Dewan Bahasa, habit ini adalah karakter. Karakter yang kamu sekarang ini, pemarah, pemalas, suka mengata orang, suka itu ini, suka itu ini adalah habit kamu, dan habit ini memberi kesan kepada future kamu. Sedangkan kata Sir F.M. Alexander ni, dia katakan perlu kamu lakukan sesuatu, iaitu melalui pemikiran, thinking. Habitual limitation in movement and thinking. Jadi maksudnya di sini,
Kamu faham kan maksud cikgu? Kamu punya karakter tu, habitual limitation kamu itu. Okay? Yang mendrive kamu, memandukan kamu punya kehidupan ke hadapan. Dan apabila memberi panduan kamu ke hadapan dan kamu tidak berjaya, ini disebabkan oleh habitual kamu. Habitual seperti yang dikatakan dalam buku F.M. Alexander ni, The Use of the Self. Okay? Dan kalau kamu ada masa, kamu baca inilah. Kamu boleh baca di Google. Okay, ini cikgu ambil daripada Instagram juga. Okay? Kamu nampak itu yang kecil itu. Okay? Cikgu cuba kasih besar lah. Okay. Cikgu kasih besar. Okay, ini. Okay, yang pertama itu. Ada satu ni, seorang guru ni lah. Seorang guru, dia mengajar lah. Dia mengajar dan a girl laughed when the teacher wrote a wrong answer on the board but never expected him to do this next. Itu guru dia salah sesuatu lah dan perempuan itu ketawa. Apa yang dia katakan sana dan apa yang dia tulis sana, itulah dia, itu yang 9 kali 1 tu, 9 darab 1 7. Memang dia sengaja tulis jawapan dia 7. Yang lain-lain tu betul lah, 9 kali 2, 9 darab 3, 9 darab 4 tu semua betul lah, kecuali yang 1, 9 darab 1 7. Dan bila dia tulis belakangan, ramai ni pelajar ketawa. Dan he looked to the student and they were all laughing at him because of the first equation which was wrong. Itu yang 9 darab 1 tu. Okey. Lepas tu apa guru tu kata? Dia kata, saya tulis yang pertama ini, yang salah ni yang betul-betul cikgu kasih sengaja. Okey? Sengaja, wrong on purpose, because I wanted you to learn something important. Ini. Okey? Lepas tu apa lagi cikgu tu cakap, this way for you to know how the world out there will treat you. Satu kesalahan saja, bagaimana dunia di luar itu akan treat kamu, melayani kamu dengan satu kesalahan itu. You can see that I wrote right 9 times. Semua dia betul dia tulis, but none of you congratulated me for it. Kecuali yang satu saja, 9 kali 1 tu 7. Semua orang kasih ketawa. Yang lain-lain tidak pun kena tepuk tangannya. You laugh and criticize me because of one wrong thing I did. So this is the lesson. The world will never appreciate the good you do 1,000,000 times, but will criticize the one wrong thing you do. But don't get discouraged. Okay? So di luar sana anak-anak cikgu, mereka akan mahu mentertawakan kita. Mereka mahu mentertawakan kita sebab apa-apa saja yang kesalahan yang kita lakukan. Dan yang perkara betul yang kita buat tidak pernah pun dipandang dan tidak pernah pun dihargai. Tengoklah bukti ini. Inilah kata-kata orang-orang yang berjaya di luar sana yang cikgu ambil daripada sosial media, tapi sangat berguna lah. Okay? Stay strong anak-anak. Kuat. Tidak nampak tangan cikgu. Kuat. 2. Kuat. Selalu berdiri dengan tertawaan ataupun criticize. Stay strong. Sebab yang lain tu anda betul, satu saja yang salah. Dan di luar sana tidak pernah menghargai kehidupan kita. Memang inilah. Tapi stay strong and strong and strong. Okay? Okay. Di manakah keberadaan anda? Cikgu, ini dalam direct translation kan, idiot dia bilang kan. If you hang around 5 idiot, kalau kamu berada dengan 5 orang yang tidak cerdik ini, okay, kamu sebelum itu cikgu cakap inilah. Kalau kamu berada di kelompok 5 orang yang berkeyakinan tinggi, kamu akan menjadi yang ke-6. Kalau kamu berada di kelompok 5 juta ini, kamu adalah yang ke-6 juta. Kalau kamu berada di dalam kelompok 6 orang yang tidak cerdik ini ataupun 5 orang yang tidak cerdik ini, kamu akan menjadi yang ke-6. Jadi nilai-nilai murid daripada story ini, di manakah kamu berada dalam kelompok itu? Di manakah kamu? Adakah kamu berada di 5
kelompok orang yang berkeyakinan itu, yang kamu yang keenam, ataupun 5 million orang yang sangat berkonfiden itu, dan kamu yang keenam, ataupun kamu berada di kelompok 5 orang yang tidak cerdik itu, dan kamu yang keenam. Cikgu tanya kamu. So, itulah. Ini change, tukar minda kamu, tukar set minda kamu. Okay? Tukar. Karena kamu kenal ni kan, ini adalah seorang yang begitu berjaya, yang telah berapa kali KFC, dia pernah apply KFC, tidak dapat. Dia pernah apply polis, tidak dapat. Dia pernah apply itu, tidak dapat. Sedangkan dia mempunyai degree. Ini cikgu selalu baca lah. Okay? Bukan cikgu suruh kamu buat bisnes, tapi cikgu ambil ni untuk permudahkan, simplify untuk kamu. Okay, ni Jack Ma ni. Don't say I can afford this. Jangan katakan kepada diri kamu, saya tidak boleh ni. Contohlah, kekurangan dalam keluarga kamu. Saya tidak boleh menukar keluarga saya ini. Saya tidak boleh. Tetapi tukarkan di dalam minda anda bahawa selalu katakan, bagaimana saya untuk melakukan ini. Bukan saya tidak boleh lakukan, tapi bagaimana saya boleh lakukan ini. Okay? So itu Jack Ma cakap lah. Okay, itulah. Start hari ini, langkah pertama kamu branding itu. Branding kan, ataupun penjenamaan diri kamu. Contohnya macam ini, yang ini cikgu cakap ini. The power of branding. iPhone, kamu tahu iPhone kan? Harga tidak harga 700-600 kan? iPhone are the most advanced phone out. They are known as a status of symbol. Orang bila orang pergi mana-mana, letak iPhone, Huawei, Samsung, orang akan tengok iPhone. Tapi sebenarnya fungsinya sama. Incoming call, outgoing call, WhatsApp, semua tengok Google, sama kan? Tapi orang lebih tengok kepada penjenamaan itu. Dan apa lagi seterusnya? Seterusnya adalah ini Starbucks. Juga satu kali lah Starbucks sana Wisma Merdeka dulu. Okay. Okay, Starbucks ini bukanlah kopi yang paling sedap. Paling sedap kopi mami kamu buat, istri kita buat, yang di rumah tu, sebab boleh duduk bercerita, lagi sedap. Starbucks isn't the best coffee out there. They are known to make you happy. Di rumah pun happy juga, tapi Starbucks orang cakap dulu kan, Starbucks, kita jumpa di Starbucks. Cubalah cakap, kita jumpa di Buah Pulung Cikgu, isteri dia akan menyediakan kita kopi. Kita pergi ke rumah Cikgu Hasan, sedap kopinya, kopi Tenom. Tapi orang jarang cakap ini. Okay? Dan penjenamaan kereta Toyota ni Toyota isn't making anybody's dream car. They know as a safe and reliable. Okay? Safe. Toyota ni dia safe lah. Dan McDonald isn't making the best burgers. They known as a cheap and fast. Cheap, murah, RM4.5, RM5.5 dan fast. Pandu laju tu kamu beli sana McDonald kan. Cikgu pun selalu kalau pergi UMS, pergi mana-mana sebelah sana tu pandu laju. Okay. Kenapa tidak penjenamaan nasi lemak? Nasi lemak pun sekejap je. Taruhlah letak apa ini? Letak kacang pop begitu Jadi sekarang cikgu nak tanya kamu. Branding isn't just a logo. What the logo represent. Branding semua ini bukan hanyalah sekadar logo, tetapi apa logo itu mewakili, represent. What's the logo representing? Contohnya dalam diri kamu, apakah logo kamu? Apakah logo yang mewakili diri kamu? Okay? Dan dalam minda kita saat hari ini tidak terlambat untuk kamu bersama-sama untuk mengorak langkah ke hadapan. Step forward, first step. Tidak.
tidak pernah terlambat. Dan itulah the power of the branding. Sekarang branding kamu, apa yang itulah kadang-kadang apabila cikgu jemput cikgu Dharma daripada kawan cikgu guru bimbingan, dia akan set minda kamu, set minda saya adalah seorang berjaya, saya adalah seorang berjaya. Itu sebenarnya branding yang dia cuba tanamkan dalam minda kamu. Okey? Kekuatan minda itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Sebab kamu ada gergasi di dalam diri kamu, tapi gergasi itu sekarang tengah tidur. Dan apabila kamu bangunkan, gergasi itu menjadi kuat. Macam kartun lah. Contoh macam otak manusia, sistem neurologi kita. Kita hanya guna di bawah 3% kekuatan minda kita saja. Kekuatan ni, ayalah banyak kita cakap tentang neurologi. Ini otak. Di luar sana saintis mengatakan kita hanya menggunakan 3%, tidak pernah lebih 3%, sedangkan 100%, di manakah 97% itu. Dan seorang pakar fizik telah di freeze otak dia untuk dibuat kajian makmal. Siapakah itu? Dr. Einstein kah? Susah mo, France dia punya. Okay, dan itulah. So harap dalam harap kamu dapat sedikit sebanyak, tidaklah semua kamu dapatkan daripada motivasi ini, tetapi diharapkan kamu sedikit sebanyak daripada kesusahan kamu, kesukaran kamu, penderitaan kamu sampai ke akhir branding kamu. Cikgu harap kamu menjadi seorang yang ceria, bermotivasi dan berkeyakinan untuk mengharungi kehidupan ketika dalam keadaan yang sukar ketika ini. So, saya Jinggol Yanus daripada Unit Bimbingan Konseling ingin mengucapkan salam sejahtera, selamat kepada anda. Kita jaga kita dan kita pasti boleh menang. Save one soul a day. Dan terima kasih.